Selamat sejahtera. Kami dari Kumpulan 8 akan membentangkan tentang kes pembunuhan Zulfarhan Osman Zulkarnain untuk khusus citra LMFF 1512 Siasatan Jenayah Melalui Kaedah Saintifik. Kumpulan kami terdiri daripada 5 orang pelajar. Berikut adalah ahli-ahli kumpulan kami. Video ini akan merangkumi 3 bahagian. Bahagian pertama ialah ringkasan kes, kedua adalah karakter utama yang terlibat dan ketiga adalah siasatan forensik yang dijalankan sepanjang kes ini. Bagi ringkasan kes, pertamanya, kematian Zulfarhan Osman Zulkarnain adalah sebuah kes jenayah melibatkan penderaan yang berlaku pada awal pagi 21 dan 22 Mei 2013. Kes ini melibatkan seorang mangsa iaitu seorang pelajar Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM iaitu Zulfarhan Osman Zulkarnain yang didera melalui tekapan setrika wak terhadap badannya secara berulang kali serta pukulan-pukulan oleh sekumpulan pelajar sealiran dengan tuduhan pencurian sebuah komputer riba yang disabitkan ke atas Zulfarhan. Zulfarhan cedera parah akibat perbuatan tersebut dan meninggal dunia pada 1 Jun. Kes ini kemudian memperoleh perhatian negara sebagai satu insiden bunyi secara ekstrim dalam persekitaran asrama. Kes berakhir 3 tahun kemudian pada 2 November 2021 apabila keputusan akhir dimuktamadkan dengan 6 orang suspek dijatuhkan hukuman penjara selama 18 tahun atas kesalahan pencederaan tanpa niat membunuh. Sementara 17 orang suspek dijatuhkan hukuman penjara 3 tahun atas kesalahan pencederaan dengan hukuman bermula hari itu. Bagi kronologi kes pula, pada 21 Mei 2017, tepat pada pukul 4.45 pagi, Zulfarhan Osman Zulkarnain disoal siasat berhubung kehilangan sebuah komputer riba oleh sekumpulan pelajar di bilik 0410 Blok Hostel Jebat di UPNM. Meskipun begitu, Zulfarhan menolak dakwaan mereka menyebabkan dirinya dibelasah beramai-ramai menggunakan setrika wap, tali pinggang, getah paip dan juga penyangkut baju. Perbuatan tersebut dilakukan hingga azan subuh berkumandang pada kira-kira jam 5.45 pagi. Kejadian ini diulang pada 1.30 pagi hingga 4.30 pagi pada hari keesokannya. Kecederaan yang terbit daripada kes ini menyebabkan Zulfarhan dibawa ke klinik Al-Salam, Bandar Baru Pagi pada 26 Mei, tetapi suspek yang membawanya menyembunyikan perihal sebenar dan mendakwa bahawa mangsa terkena letupan bom wap dalam latihan di Port Dickson. Mangsa dibenarkan pulang dan dibawa ke sebuah kondominium berdekatan. Namun begitu, Zulfarhan dilihat kaku oleh saksi pada 1 Jun sebelum dibawa ke Hospital Serdang. Zulfarhan disahkan meninggal dunia pada hari itu dan dikebumikan di tanah perkuburan Islam Jalan Kebun Teh, Johor Bahru. Seterusnya, kita akan lihat karakter yang terlibat dalam kes ini. Karakter utama adalah mangsa kes iaitu Pegawai Kadet Laut Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, Zulfarhan Osman Zulkarnain. Suspek-suspek dalam kes pembunuhan Zulfarhan. Untuk pertuduhan membunuh, seramai 5 orang telah dituduh. Bagi kesalahan bersyubhat membunuh, seorang telah dituduh dan seramai 12 orang telah membela diri atas pertuduhan mencederakan mangsa.
Karakter lain yang turut terlibat dalam kes ini adalah pakar forensik iaitu pertamanya Dr. Rohayu Shahar Adnan iaitu Ketua Jabatan Forensik Hospital Sungai Buloh sebagai saksi pembelaan ke-19. Kedua ialah Dr. Salma Arsyad iaitu saksi pendakwaan ke-6. Ketua Jabatan Perubatan Forensik Hospital Kuala Lumpur Dr. Muhammad Azaini Ibrahim iaitu saksi pendakwaan ke-31. Turut terlibat adalah hakim iaitu Datuk Azman Abdullah, Peguam Tan Sri Idrus Harun, Peguam Negara dan Amir Hamzah. Terdapat dua saksi dalam kalangan pakar forensik yang memberi keterangan bagi kes ini. Yang pertama ialah Dr. Salma Arsyad, pakar perubatan forensik Hospital Serdang dan merupakan saksi pendakwaan 6, SP6. Seterusnya ialah Dr. Rohayu Shahar Adnan, Ketua Jabatan Forensik Hospital Sungai Buloh dan merupakan saksi pembelaan 19, SD19. Kedua-dua saksi ini memberi kenyataan yang berbeza. Berikut merupakan pendapat Dr. Salma Arsyad, saksi pendakwaan 6. Mangsa mengalami komplikasi akibat daripada luka lecur yang teruk. Luka lecur ini telah mengakibatkan mangsa kehilangan cecair badan, seterusnya membawa kepada masalah hidrasi yang serius. Masalah hidrasi ini kemudian menyebabkan ketidakseimbangan elektrolit dalam badan dan menyebabkan hypovolemic shock di mana jantung tidak dapat mengepam darah yang cukup ke seluruh badan. Hal ini menyebabkan kerosakan pada organ-organ penting seperti buah pinggang, jantung dan paru-paru. Bibir mangsa juga didapati kering dan cecair mata vitreous humor jasad mangsa terlalu pekat sehingga tidak dapat dianalisis. Ini merupakan perkara yang menyokong kepada berlakunya ketidakseimbangan. Dr. Rohayu Shahar Adnan telah memberikan kenyataan yang berbeza mengenai punca kematian arwah Zulfarhan Osman Zulkarnain. Beliau mendakwa tiada hubung kait antara kecederaan melecur yang dialami oleh si mati dengan punca kematian yang ditimbulkan oleh Dr. Salma. Beliau menyatakan terdapat tanda-tanda jangkitan pada paru-paru si mati yang memerlukan siasatan lanjut oleh ahli patologi. Seterusnya merumuskan bahawa kematian Zulfarhan adalah disebabkan oleh jangkitan kuman di dada dan luka lecur utama. Dr. Rohayu menyatakan jangkitan kuman di dada sebagai salah satu punca kematian kerana ujian mikroskopi menunjukkan wujudnya jangkitan kuman di paru-paru si mati dengan komplikasi radang pada jantung. Jangkitan kuman ini pula diterukkan dengan kehilangan permukaan kulit akibat kesan terbakar sebanyak 67% dan keimuniti mangsa yang lemah. Memandangkan tiada rawatan intensif yang segera dilakukan ke atas kedua-dua kecederaan dan komplikasi kesihatan ini, ia berkemungkinan membawa kepada kematian mangsa. Dr. Rohayu mendakwa kematian Zulfarhan Osman bukan 100% diakibatkan oleh luka kebakaran, tetapi terdapat unsur jangkitan yang berlaku lebih awal. Saksi pendakwaan 30, Dr. Hadiza Kusnan yang merupakan bekas pegawai perubatan UPNM menyatakan bahawa arwah tidak pernah mengadu sesak nafas atau sakit jantung. Dan ini bercanggah dengan kenyataan Dr. Rohayu bahawa terdapat jangkitan kuman pada paru-paru arwah. Hakikat bahawa arwah Zulfarhan merupakan seorang yang aktif dalam aktiviti sukan lasak menimbulkan keraguan pada ujian mikroskopi yang membawa kepada penemuan jangkitan kuman pada paru-paru mangsa dalam keterangan Dr. Rohayu.
Saksi Pembelaan 19. Pendakwa Raya Datin Kalmizah Saleh menyatakan bahawa keterangan Dr. Rohayu, saksi Pembelaan 19, langsung tidak dapat mematahkan dapatan Dr. Salma Arsyad, saksi pendakwaan 6, yang berpendapat bahawa kematian mangsa adalah disebabkan luka lecur yang teruk. Luka lecur teruk yang membawa kepada hypovolemic shock.